Hidup kita ni hari-hari melibatkan duit kan? Dan sebenarnya amat penting untuk kita mahir dalam menguruskan duit-duit ini. Jadi bila bercakap soal pengurusan duit ini ataupun pengurusan kewangan, sebenarnya ianya adalah tanggungjawab semua pihak. Sebab apa? Yalah, nak makan kena pakai duit, nak bayar sewa rumah kena pakai duit, nak bayar bil api elektrik kena pakai duit, nak masuk tandas pun kena pakai duit. Duit. Jadi nak cerita bab urus duit ni sebenarnya dia bukan eksklusif untuk mereka yang ada ilmu pengurusan kewangan je. Tapi semua golongan pun terlibat sama. Tak kisahlah kita dalam golongan bukan profesional ke ataupun golongan profesional macam saintis, pakar IT, pakar ekonomi, pakar teknologi, jago sukan dan juga jutawan. Kita semua bertanggungjawab dalam memastikan pengurusan aliran tunai serta kedudukan kewangan kita sentiasa berada dalam keadaan yang sihat dan baik. Tapi tahu tak, dalam banyak-banyak golongan ni, yang paling mencabar untuk menguruskan kewangan diorang adalah pelajar universiti. Sebabnya mereka ni tak ada pendapatan tetap, but still kena fikir macam mana nak urus kewangan mereka sebagai pelajar universiti. Yelah, nak bayar makan, nak bayar top up internet untuk kelas online, nak bayar yuran pengajian, nak beli buku, macam-macam lagi lah. Jadi video kali ini saya sediakan khas untuk pelajar yang akan memasuki universiti tak lama lagi ataupun mereka yang sedang melanjutkan pengajian di kolej-kolej ataupun di universiti. Jadi bila bercakap tentang sumber pendapatan pelajar universiti ni, obviously mereka tak ada lah sebab mereka belum bekerja lagi. Jadi mereka terpaksa berharap kepada pelbagai jenis sumber pendapatan kewangan. Contohnya macam pinjaman pendidikan macam PTPTN tu ataupun scholarship, beasiswa daripada pihak kerajaan negeri ataupun syarikat-syarikat korporat. Selain itu sumber pendapatan lain mungkin daripada ahli keluarga kan, mak, ayah, adik-beradik. Selain itu ada juga pelajar yang menjana income daripada pelbagai jenis part-time jobs. Contohnya jadi social media influencer ataupun mereka ni ada yang menjadi dropship ataupun agent untuk produk-produk bisnes. Tak kisahlah you dapat duit daripada mana sekalipun, yang penting you buat proper planning untuk uruskan duit-duit ini. Jadi macam mana nak urus duit ni? Benda utama yang you kena buat ialah dengan membuat bajet. Nah, apa itu bajet? Bajet ialah satu plan perbelanjaan yang mana ianya adalah cara untuk you mengimbangkan duit yang you ada dengan duit yang you akan belanjakan. Okey, macam mana nak buat bajet? So you kena buat plan perbelanjaan. Dan untuk buat plan perbelanjaan ini, you kena fikirkan as a student, what is your priority bila you membuat perbelanjaan. So you buatlah perancangan dan make sure you utamakan perbelanjaan-perbelanjaan yang berkaitan dengan akademik you. Contohnya macam yuran pengajian, bil untuk bayar internet setiap bulan sebab sekarang kan musim pandemik, jadi kuliah kebanyakannya dibuat secara online. Apa lagi? Buku-buku, stationery, of course duit makan, minum dan sebagainya. Nah, penting ya untuk you uruskan dan dahulukan perbelanjaan-perbelanjaan ini terlebih dahulu supaya you takkan ada masalah lagi in the future. Contohnya, duit yang you patutnya allocate untuk bayar yuran tapi you gunakan untuk benda lain, contohnya entertainment. End up you telah miss membayar yuran selama 1-2 semester. Dan apa akibatnya? Mungkin universiti tidak akan benarkan you untuk mendaftar untuk semester baru. Dan universiti mungkin akan meminta you menjelaskan yuran-yuran yang tertunggak dulu sebelum you dilayakkan untuk mendaftar semester baru. Tak ke tu masalah? Cukup-cukuplah dengan pelbagai bebanan dan masalah yang kita hadapi sebagai student ni kan. Dengan nak attend kuliah ni daripada pagi sampai ke malam, assignment yang tak habis-habis. Now sekarang duit dah tak ada, terpaksa tebal muka pinjam duit dengan mak ayah, adik-beradik dan kawan-kawan. Ada juga yang bertanya, boleh ke buat pelaburan walaupun kita masih belajar lagi? Jawapannya boleh. Tapi sebagai pelajar, pelaburan bukanlah satu keutamaan. Sebabnya you masih belum dapat pendapatan tetap lagi. Dengan pendapatan yang you ada daripada pelbagai sumber kewangan, apa yang you boleh buat ialah you boleh buat simpanan untuk kecemasan. Yang itu you perlu buat. Dan simpanan untuk kecemasan ini sebenarnya sangat-sangat penting. Dan bukan sahaja pelajar universiti saja yang patut buat, tetapi semua orang pun perlu ada. Tujuan simpanan kecemasan ini adalah untuk melindungi kita daripada pelbagai situasi yang tidak dijangka. Contohnya, tengah-tengah you buat assignment, tiba-tiba laptop you rosak. Jadi dengan adanya duit kecemasan ini, bolehlah you gunakan untuk repair laptop tersebut supaya you boleh dapat sambung buat you punya tugasan. Ataupun contoh lain, allowance you lambat masuk, jadi you tak ada duit nak makan.
Jadi dengan adanya duit simpanan kecemasan ini, you bolehlah gunakan untuk membeli makanan supaya you tak kebulur di bilik tu nanti. Dan yang paling penting, you tak perlu meminta-minta daripada orang lain. Jadi, every time you dapat duit, apa yang you kena buat ialah yang pertama, buat plan perbelanjaan dan make sure you utamakan perbelanjaan-perbelanjaan yang penting dahulu. Kedua, simpanan dan pelaburan. You utamakan simpanan untuk dana kecemasan terlebih dahulu supaya you ada duit apabila berlaku situasi yang tidak dijangka. Jumlah simpanan ini bergantung kepada jumlah duit yang you ada. You boleh simpan at least 5% ataupun 10% daripada duit yang you dapat setiap bulan. Nah, kalau ada lebihan daripada perbelanjaan ini ataupun duit simpanan ini, barulah you masukkan lebihan duit tersebut untuk pelaburan. Tak ada masalah. Nah, macam mana nak record budget ini? Ada banyak apps di luar sana yang dapat membantu you untuk recordkan you punya income dan expenses. Just type dekat Google Play ataupun you punya Apple Play Store tu, budgeting expenses ataupun budget planning. So ada banyak apps nanti yang keluar yang dapat yang you boleh pilih lah. Contohnya macam spending apps, money tracker dan sebagainya. Ada juga setengah orang dia prefer cara traditional macam saya lah. Apa yang dia buat, dia create satu template menggunakan Microsoft Excel dan dia monitor setiap perbelanjaan dan income yang dia dapat setiap bulan. So tak kisahlah kita prefer cara traditional ataupun cara modern, yang penting kita buat planning dan kita budget properly setiap pendapatan yang kita terima setiap bulan itu supaya perbelanjaan kita tidak tersasar. Okay?